Kadzalika yuhi ilaika. Kadzalika itu kalau kita dalam bahasa Melayu, kaf itu adalah seperti. Seperti, zalika itu, seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab, mislu, seperti. Itu tidak mislu, seperti itu. Biasa diterjemah sebagaimana. Diterjemah sebagaimana atau seperti. Jadi seperti diwahyukan kepada kamu, seperti diwahyukan kepada kamu, wa ilal ladzina min qablika, dan diwahyukan juga. Jadi terjemahan ini kita ambil terjemahan dia, seperti yang terkandung dalam surah ini dan surah-surah yang lain yang diwahyukan kepada kamu. Dia kata seperti, dia adalah seperti wahyu yang diwahyukan dalam surah ini. Itu satu pendapat. Dia ada 2-3 pendapat tu, kita ambil pendapat yang penterjemah kita je, yang pimpinan Ar-Rahman. Itu sebagaimana yang terkandung dalam surah ini, dalam surah-surah yang lain, diwahyukan kepada kamu, wahai Rasulullah, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Orang-orang di sini iaitu rasul-rasul yang terdahulu sebelum kamu ini, diwahyukan juga kepada rasul-rasul sebelum kamu. Jadi yang disepertikan ke, yang disamakan itu apa? Kan kita kata seperti mesti ada sama. Jadi kata ulama, wahyu itu sama. Yang disamakan antara rasul dan orang-orang sebelum Rasulullah SAW adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, dan begitu juga dengan rasul-rasul yang terdahulu daripada kamu. Kita tengok kalau sama tak dia punya kalau Indonesia punya, demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Kan? Seperti itulah Allah mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Itu dia punya seperti dia, sebagaimana, atau kita kata seperti yang diwahyukan kepada Nabi dan kepada Rasul-Rasul yang sebelum daripada Rasulullah SAW. Siapa yang mewahyukan? Allah yang mewahyukan kepada kamu dan kepada Rasul-Rasul sebelum kamu. Al-Aziz, Allah Al-Aziz Al-Hakim. Jadi bila wahyu ni turun, disampaikan kepada Rasulullah SAW dan kepada Rasul-Rasul sebelum Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan menggunakan 2 nama, Aziz. Aziz yang Maha Perkasa atau yang Maha Kuasa. Lagi satu, Hakim. Hakim yang Maha Bijaksana. Jadi Aziz. Wahyu ni nak turun dari langit, dari Lauh Mahfuz lah kita kata, nak turun ke bumi ni, dia menghadapi banyak rintangan. Siapa rintangannya, penghalang dia semua adalah setan-setan. Banyak setan-setan. Kita tak tahulah, kita ingat macam tak ada, tak raib ke perkara ni. Setan pun kita tak nampak, malaikat kita tak nampak, jin pun kita tak nampak. Bila dia turun tu, bila wahyu tu turun, agak-agaknya setan-setan didiamkan dia. Tengok apa, mereka ni bermain di kaki-kaki langit. Mereka berada di kaki-kaki langit. Setan ni tak sampailah naik langit yang pertama tu, sampai langit ke-7 tak, dia ada di bawah. Jadi wahyu turun dari atas ke bumi ni. Setan-setan ada, banyak setan-setan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan dirinya Maha Perkasa. Dengan menurunkan wahyu ni, dia akan mengalahkan. Wahyu ni akan sampai kepada orang yang kepada Rasul yang ditujukan itu.
Ada penghalang-penghalang, semuanya dikalahkan. Cerita Aziz kan, Aziz yang maha mengalahkan. Dia akan kalahkan macam mana pun, dia akan sampai juga ke ke orang yang dia tujukan wahyu itu. Itu dia mengalahkan. Al-Aziz, itu Hakim pula nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, yang ada hikmah. Jadi wahyu ini dia mengandungi kalau dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha, kita terjemah maha bijaksana. Ini terjemah yang Melayu ada perkataan tu je lah, dia tak ada perkataan yang lain. Dzul hikmah dengan dzul hukmi. Kalau Arab lah, yang mempunyai hikmah dan yang mempunyai hukum. Jadi wahyu ni mengandungi segala hikmah di dalam wahyu ni, kerana dia diturun daripada Allah yang maha bijaksana. Ni dua sifat ni, Al-Aziz, Al-Hakim ni, dia jarang ada pada manusia. Manusia kalau dia kuat, perkasa, gagah, tak semestinya dia hakim. Wrestler-wrestler ni ada hikmah tak orang ni kalau bercakap? Wrestler, ahli gusti yang kuat-kuat semua, ada hikmah tak? Tak ada hikmah pun. Dia punya cakap kan dia punya cakap aja kita tengok dia memang tak berhikmah punya cakap. Tapi dia kuat, dia gagah. Sama juga dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang kuat kuasa gini semua, cakap dia pun orang tak berhikmah dalam cakap dia. Tapi dia kuat. Lagi satu, ada orang tu penuh hikmah, cakap dia penuh dengan hikmah, penuh dengan mutiara-mutiara, rahsia semua, cakap dia cantik, sedap aja. Tapi dia tak ada kuasa pun, tak kuat pun. Satu tak kuat dan tak ada kuasa, tak kuat pun, dia lemah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dialah Al-Aziz. Biasanya orang yang kita tahu gagah perkasa je, kita tengok orang ni biasa tak ada hikmah lah, tak ada dia cakap dia tak ada hikmah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan begitu. Al-Aziz dialah yang maha perkasa, dan dia Al-Hakim, maha bijaksana, ataupun dia mempunyai hikmah di dalam hikmah di dalam apa tuan-tuan? Kalau kita tanya hikmah di dalam apa? Apakah hikmah di dalam segala-galanya daripada Allah? Semuanya ada hikmah dalam perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panggil afal. Dalam perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah. Dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala, qadar dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya ada hikmah. Dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya ada hikmah. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan semua ini dengan hikmah. Tidak Allah jadikan dengan batil, dengan tak ada hikmah lah, dengan sia-sia. Tak ada hikmah tu apa dia? Jadikan sesuatu itu tanpa tujuan, sia-sia saja. Semuanya dengan hikmah. Apalagi dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjadi ujian kepada manusia hari ini. Manusia tak boleh buat apa-apa dengan, dia tak boleh komplain lah. Kita cakap tentang kuasa Allah SWT, takdir Allah SWT, manusia boleh komplain? Tak ada, tak boleh komplain. Dia tak boleh komplain kalau hari ni nak hujan, malam ni nak hujan, nak komplain, nak protes dengan Allah SWT. Nak cakap apa dengan Allah SWT kalau dia turunkan hujan malam ni? Manusia tak boleh, dah terpaksa. Jadi benda-benda yang terpaksa ni, dia tak komplain dan dia tak kritik, dia tak apa. Tapi benda yang tak terpaksa, dia boleh komplain. Jika malam ni solat Isya, dia boleh komplain tak? Kenapa aku nak solat Isya? Cik, kita bagus benda yang bersifat syar'i ni, manusia boleh kritik. Dia boleh kritik. Dia mempertikaikan hikmah di sebalik solat, cakap solat, hikmah di sebalik solat jemaah. Dia boleh, kenapa aku nak solat berjemaah? Dia kata kan, di masjid kenapa nak solat? Sebab tak boleh kita solat di rumah. Dia punya cakap lebih khusyuk aku solat di rumah, di masjid susah. Tadi nak solat pun tak boleh khusyuk, sebelah budak-budak main-main. Budak ni dia tahu time kita solat dia main, dia main-main. Kita dah bagi solat terus, dia khusyuk dia solat.
Pandai dia trik dia. Kita tengah solat, kita tak boleh buat apa-apa, dia berbual apa begini. Kita dah bagi salam terus, dia solat khusyuk, tak apa-apa, dia tak apa. Terus jaga punya dibetul. Tadi saya nak pakai bahasa isyarat, macam mana nak cakap diam dengan dia. Dia sudah 3 orang dia berbual 3-3 sebelah kita. Macam mana nak khusyuk tuan-tuan? Kita dah solat tak khusyuk. Kerana macam itu bertambah lagi ya. Saya tumpang tuan-tuan punya khusyuk je lah. Dan jangan sebelah saya semua tak khusyuk juga. Tumpang ya. Sebab itu solat jemaah ni kita tumpang tuan-tuan ya. Kita sikit-sikit tuan-tuan punya berapa persen kita campur lah. Campur semua. Moga-moga kita dapat percentage kita tinggi sikit lah. Jadi mungkin dia mempertikaikan solat berjemaah. Sebab itu orang mempertikaikan solat berjemaah. Kalau saya mempertikaikan, kalau solat tarawih di masjid atau solat tarawih di rumah, setiap tahun datang dia punya persoalan pada diri saya. Masa nak solat tarawih di masjid? Dia baca pendek, dia baca hindi, dia cepat dia solat. Dia solat tempat rumah. Boleh baca panjang, boleh lama, boleh ini. Jadi last kadang terletak solat tempat masjid. Itu tarawih ya, bukan fardu dia, bukan fardu. Jadi tarawih tak kisah. Sunat kita open lah. Kalau nak solat dari rumah ke, nak solat bawah blok ke, nak buat di padang ke, di masjid ke, itu terpulang lah. Itu sunat. Sunat kita tak strict sangat. Kalau orang mempertikaikan solat di masjid dia itu, dia nak solat, aku nak solat di rumah lah, lebih khusyuk. Tafadhal, silalah. Tak ada masalah. Pasal apa? Sunat, awak tak datang pun tak apa. Awak datang ke tak datang pun tak apa, sunat. Tak. Tapi fardu lain sikit. Solat fardu. Jadi inilah manusia kadang mempertikaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang dia kena terima tu, dia tak mempertikaikan. Tapi kalau benda yang macam kita lah, undang-undang dunia kita tak mempertikaikan. Kenapa? Nak bising-bising, kenapa dia parking dia sama aku ni? Kurang hajar betul lah. Ada ini kita mengamuk, tak tentu pasal. Sudahlah, pergi bayar je lah, apa nak buat. Kita kan? Terima je lah. Kita tak mempertikaikan kan? Apa nak mempertikaikan pasal apa? Sebab betul tak? Terpaksa. Apa boleh buat? Awak ada apa? Awak tak suka Johor, pergi tinggal lain lah. Tak suka undang-undang di Johor, pergi tinggal negara lain. Kalau nak parking free, pergi tinggal dalam hutan aja. Banyak lagi hutan-hutan yang kosong, tak perlu parking pun. Tak perlu bayar parking ni. Jadi kerana terpaksa. Manusia itu kerana terpaksa, dia terima saja. Jadi agama Islam ni, ada tak benda yang kita kena denda kalau kita tinggalkan, kalau kita tak buat? Ada tak? Di negeri kita ni lah, kalau kita tinggalkan, kita terus kena denda. Tak buat aja perintah agama ni, kita terus kena denda. Apa dia tuan-tuan? Senang kan? Tak ada. Tak ada apa benda. Orang tak solat kena denda ke? Kena fine ke? Kena tangkap ke? Kena itu, tak tahu apa. Kita tak lakukan apa yang Allah tak perintah aja. Jadi itulah buat manusia kita kira besar kepala sikit. Dia tak ada hukum. Bila hukum itu tidak ditegakkan, tidak didaulatkan, hukum Islam tu, jadi dia macam itu. Jadi dia manusia besar kepala. Bila didaulatkan, bila ditegakkan, dia senyap sikit. Bila dia senyap sikit. Jadi itulah hakim tu. Macam hakim Allah Subhanahu Wa Taala, dia aziz, dia turunkan wahyu ni, dia yang mempunyai zul hukmi, mempunyai hukum yang penuh dengan hikmah. Dan kita tak nampak hikmah dia kalau dia tidak ditegakkan, didaulatkan di atas muka bumi ini.